Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Okay. Untuk makluman hari ni dan minggu ni insya-Allah cikgu akan bawakan topik persamaan linear. Kita buat revision. Yang dah belajar alhamdulillah tahniah. Okay. Yang dah belajar either ingat ke tak ingat ke, tengok video ni sampai habis. Kita buat recap sama-sama. Alright. So, siapa yang kenal cikgu? Persamaan linear ni bukan persamaan linear. Siapa yang kenal cikgu, yang pernah join kelas dengan cikgu, biasanya kalau kita nak masuk topik baru, mesti kita mengenal nama tajuk dulu. Betul ke? Betul. Kan? So, macam biasa. Hari ni cikgu live, cikgu record video ni juga untuk share dalam grup Telegram khas, tips matematik mudah setiap hari. Kita mengenal dulu apa itu tajuk. Apa itu tajuk? Apa itu persamaan linear? Kejap cikgu tulis dulu. Apa itu persamaan linear? Kita fahamkan dulu pada tajuk dia. Daripada tajuk ni kita dah boleh merungkai macam-macam hal. Okay. So now, kita kena kenal tajuk dulu. The reason why. Kadang-kadang dalam tajuk ni akan memudahkan untuk kita faham apakah subtopik. Perkara-perkara lain yang awak kena faham dalam topik persamaan linear. Okay, jom. Soalan cikgu, pada yang tengok cikgu record video ni dan live. Apa itu persamaan linear? Apa itu persamaan linear? Apa yang terlintas dalam kepala kalau sebut persamaan tu apa? Cuba pandang benda ni dalam istilah bahasa Melayu. Persamaan. Great, good job. Cikgu tahu ada yang jawab. Ada yang jawab apa? Dia jawab sama cikgu. Of course, bagus sebab awak nampak perkataan sama ni. Betul? Yes, definitely. Correct. Sama. Tapi apa yang sama? Kalau kita bawa case yang sebenar, case study yang sebenar. Kan kita ada kawan-kawan. Siapa kat sini ada kawan-kawan yang kembar? Angkat tangan. Good job. Kebanyakannya. Okay. Tapi tak semua. Ada juga kembar yang tak sama. Tapi cikgu nak ceritanya, kebanyakan kembar yang kita jumpa, muka dia seiras ke seiras? Yes, seiras. Kadang-kadang kita tak boleh bezakan. Mana satu abu, mana satu abi. Contoh. Sebab mata dia, hidungnya, mulut, senyum sama je. Warna kulit pun sama. Kita susah nak apa? Kita susah nak bezakan. Dan kita kata dia sama. Sebab apa? Dia kembar. Okay? So, ini situasi yang kes benar. Tapi macam mana kita nak nyatakan persamaan dalam matematik? Dalam matematik, dia ada istilah yang menunjukkan dia sama. Awak kena faham. Persamaan, di dalam matematik awak kena faham sesuatu yang nilainya sama. Sama ada di kiri dan juga di kanan. Simbol yang kita akan pakai adalah simbol sama dengan. Inilah matematik. Kita boleh terjemahkan maksud sama adalah melalui sama dengan ni. Maksud sama dengan ni merujuk kepada apa? Nilai kuantiti lah. Kuantiti di sebelah kiri ni sama dengan kuantiti di sebelah kanan. Kalau dalam dunia reti kita kata kembar ni, kita kata sama lah muka dia, kita cakap words by words. Sama. Contoh. Pembaris kau sama dengan pembaris aku dia sebab warna dia, ais dia, baru belinya kat kedainya, contoh. Tapi dalam matematik, untuk kita membuktikan dia sama adalah dengan menunjukkan persamaan ni, simbol sama dengan ni. Faham setakat ni? Awak akan tahu nilai di bahagian kiri sama dengan nilai di sebelah kanan. Contoh, jom kita bawa case study. Let's say cikgu ada duit RM20. Soalan cikgu pada tengok live cikgu dan juga video recording ni. Apakah nilai yang menyamai nilai RM20 kalau ditukar kepada wang kertas? Excellent, good job. Cikgu tahu ada yang jawab. Alhamdulillah, tahniah. RM10, 2 keping lah. Betul tak? Ataupun ada yang jawab lah RM5, RM5 pada RM10. Boleh, tak ada masalah. Asalkan menunjukkan nilai di kiri sama tak dengan kanan? Sama. Tapi biasalah matematik kan? Macam mana kita nak menunjukkan dia sama kiri dan kanan ni? Of course dia akan menunjukkan ada operasi. Contoh, ni 10 tambah 10. Gitu. Contoh. Faham setakat ni? Right, good job. Let's say, cikgu bagi case tadi lagi. Kita cerita pasal apple dengan lye lah. Buah kita pasal buah. Pergi pasar beli buah. Beli 2 jenis buah. Beli 2 jenis buah Dengar betul-betul cerita ni, supaya awak faham. Kita pergi kedai beli 2 jenis buah. Okay. And then duit yang kita terpaksa keluar bila beli 2 jenis buah tu, RM berapa duit habis? RM30 contoh.
Dua jenis buah tu kita tak tahu nilai dia, tapi tahu tu duit kurang RM30. Berapakah jumlah yang telah dibeli untuk apple dengan lye kita tak tahu. So kita boleh wakilkan dia dengan pembuli ubah ataupun huruf X sama Y. Apple ni apa? Lye. Tapi duit kita keluar RM30. Macam ni kita punya keadaan dalam istilah matematik. Kita tak tahu nilai berapa duit yang dikeluar untuk apple, kita tak tahu nilai berapa yang dikeluar oleh untuk lye tadi. Tahu-tahu adalah RM30 je. Faham setakat ni? So ini adalah penggunaan istilah yang menunjukkan, awak kena faham tau. Sangat penting. Apa itu persamaan? Oh, kalau persamaan ni bahagian kiri sama dengan bahagian kanan. Faham? Okay, let's say kita bagi situasi. Okay, bagi situasi. Let's say kita tahu yang harga apple ni, biasanya kalau dalam soalan akan kata apabila X, dengar betul-betul, apabila X sama dengan 10, apakah nilai Y? Biasakan ataupun cari nilai Y. Biasakan jumpa soalan ni. Sangat penting untuk awak faham. Ada setengah student tak faham benda ni sebab dia tak faham asas dia. Dia tak faham persamaan dia. Apa makna persamaan tu? You have to know this. Dengar betul-betul. Right? So, bila dia kata apabila X sama dengan 10, awak kena faham. Oh, okey, aku tahu. Kalau apple ni aku beli RM10, duit yang aku keluar RM30. Agak-agak kalau kita congak terus, agak Y ni berapa? Jumlah lain kita beli berapa ringgit? 20. Dengan congak-congak macam tu je. Tapi of course dalam matematik kita tak boleh buat macam ni. Kita kena ada jalan kerja. Dan awak perasan tak? 10 tambah 20, 30. Kanan ni pun 20. Sama tak nilai dia? Sama. That's why nama dia persamaan. Kiri dengan kanan mesti sama nilai dia. Okey, ada yang tanya, macam mana cikgu nak persembahkan dia dalam matematik punya jawapan? Flow dia. Of course. Okay, of course, caranya mesti awak tahu. Pernah tengok, cumanya mungkin ada yang baru tahu, Alhamdulillah. Yang dah tahu, anggap benda ni revision. So, X tambah Y sama dengan 30. Kita tahu yang X ni dia dibagi RM10 lah, contoh RM10. Nilainya lah 10. Tambah Y kita tak tahu, and then ni 30. Apa kita kena buat? We go for basic balik. Ini kaedah algebra. You kena tahu. Okay, aku nak Y, apa kita kena buat? Okay, pandai. Ada yang cakap tinggalkan Y cikgu, pindahkan 10 ke sana. Ya, definitely. Pindahkan dia sana. Faham ke faham? Okay, Alhamdulillah. Okay, so now bila Y stay dekat sini, 30, 10 pindah sana, asalnya positif. Bila pindah jadi tolak. So end up jadi apa? Baki 20. Y sama dengan 20. Soalan cikgu pada siapa yang tengok record video ni dan juga live cikgu. Nampak tak? Jawapannya sama ke ataupun berbeza? Sama. Y di sini 20 yang kita congak. Y yang kita ikut flow matematik 20. Still sama. Tapi kaedah ni awak kena kuasai. Macam mana kita nak menjawab soalan ni? Faham? Sebab kadang-kadang nombornya bukan nombor yang bulat-bulat gini. Kadang nilainya berbeza. 49 lah. Dia bagi nombor-nombor yang tidak mudah untuk kita congak macam ni. Directly. Okay, setakat ni clear? Good job. So, benda yang panjang lebar cikgu cerita ni, cikgu nak bagi tahu apa? Nilai di kiri mesti sama nilai di kanan. Settle. That's why namanya persamaan dan ada simbol sama dengan dekat sini. Okay, now we go. The next part. Linear. Apa itu linear? Linear ni cikgu nak bagi tahu awak, sekarang ni awak belajar persamaan linear. Esok tinggal berapa 5, 4. And math ke? Awak akan belajar persamaan kuadratik, persamaan kubik. Sudah banyak. Persamaan ni ada banyak jenis. Untuk level sekarang ni awak tingkatan 1, awak kena tahu persamaan linear tu apa? Linear tu apa? Okey. Part yang sangat penting cikgu nak awak tahu adalah linear ni, jenis dia atau keadaan dia, awak kena tahu berapa keadaan, 2 keadaan dia. Yang pertama awak kena tahu pemboleh ubah dia. Yang kedua adalah awak kena tahu berkaitan dengan kuasa dia. Pemboleh ubah dalam linear mesti ada 2 kategori ni. Sama ada 1 pemboleh ubah ataupun yang kedua 2 pemboleh ubah ini sahaja. Kalau 3, 4 tak boleh. Dia bukan kategori linear. Faham maksud cikgu? Alright, good job. Pemboleh ubah. Pemboleh tu ubah tu apa? Huruf. Okay. So, kalau kita refer dengan contoh yang cikgu bagi tadi, X tambah Y. X ni pemboleh ubah lah. Y ni pemboleh ubah. Berapa jenis pemboleh ubah? 2. Ni X ni Y. Dia tak sama. Bila tak sama, kita boleh kirakan dia sebagai 1, ni 1. Faham setakat ni? Alright, good job. Okay. Next. The next part yang awak kena tahu, linear tu apa? Kuasa dia. Kuasa dia yang tertinggi adalah 1. Kuasa yang tertinggi adalah 1.
Tengok contoh dekat bawah. X tambah Y. Ada tak kuasa? Tiada. X tambah Y. Ada tak kuasa? Tak ada. Kuasa tertinggi 1. Okay, let's say. Kita main game sekejap. Sebab ada soalan yang boleh ditanya kita. Tentukan sama ada persamaan ni adalah linear ataupun tidak. Adakah dia persamaan linear ataupun tidak? Persamaan ni adakah dia persamaan linear 2 pemboleh ubah ke atau 1 pemboleh ubah? Contoh, let's say. Kalau cikgu bagi contoh, negatif 7 tambah Y. Adakah ini persamaan linear? Tidak. Sebab tak ada sama dengan. Let's say, contoh lain lagi. Negatif 7 tambah Y. Sama dengan 9. Adakah ini persamaan linear? Yes. Kenapa? Sebab ada sama dengan. Lagi? Sebab dia ada 1 pemboleh ubah. Lagi? Sebab kuasanya tertinggi 1. Definitely. Faham setakat ni? Alright, good job. So now, next. Contoh. M kuasa 2 tolak 4. Sama dengan 5. Adakah ini persamaan linear? No. Sebab bukan kuasa tertingginya adalah 2. Padahal kuasa dekat sini 1 je. Tak ada kuasa-kuasa kat sini. Betul dah pemboleh ubahnya 1. Tapi kuasanya 2. Salah dekat situ. Alright? Okay, good job. Next. Contoh lagi. Let's say 3G tolak M sama dengan 4B. Adakah ini persamaan linear? Okey, tahniah siapa yang jawab betul. Ini bukan persamaan linear. Yang tak jawab betul, tengok betul-betul. Kenapa dia bukan? Kena tengok huruf dia. Kena tengok pemboleh ubah dia. Walaupun semua ni memang tak ada kuasa. Nampak macam betul tapi hati-hati. Ni ada G, ni ada M, ni ada B. Ada berapa pemboleh ubah? 3. Sepatutnya paling tertinggi 2 pemboleh ubah. That's why dia salah. Nampak tak? Senang ke senang? InsyaAllah senang kalau kita faham konsep dia. Okay? Kena tahu persamaan tu apa, kena tahu linear tu macam mana pattern dia. Okay, last but not least, kita main game sikit. Let's say, kalau soalan tanya macam ni pula, adakah ini persamaan linear? Tang ni kadang student keliru. 8 tolak 4 per X sama dengan 1. Dia kata, cikgu, yang ni ya. Boleh tanya kenapa? Sebab X ni kuasa 1, pemboleh ubahnya 1. Dia kata ya. Tapi sebenarnya salah. Kenapa? Dengar betul-betul untuk dapatkan kefahaman pasal ni. Kenapa dia bukan kategori ni? Cikgu, dia kan X je. Mana ada kuasa? Yes. Tapi, tahukah anda? Dengar betul-betul 4 per X ataupun negatif 4 per X ni sebenarnya di dalam matematik, awak kena tahu, X ni di bawah, kita boleh tukar dia jadi ke atas jadi macam ni, tapi dia jadi negatif 1. Nilainya adalah ini. Kuasanya berapa? Negatif 1. Sama tak dengan kuasa sini? Tak sama. Apa yang tak sama? Simbol positif negatif. Yang ni kuasa 1 tak ada positif, tak ada negatif. Yang ni ada tak negatif? Ada. That's why dia salah. Dia bukan kategori persamaan linear. Okay, siapa yang belajar indeks, topik tingkatan 3 bab 1, depan sekali. Awak akan faham benda ni. 4 per X ni, dia boleh ditukar jadi macam ni. Faham setakat ni? Okay, pastikan pemboleh ubah ni, cikgu nak bagi tahu untuk mudahkan awak yang tingkatan 1 ni, mesti berada di atas walaupun di pecahan. Contoh 1 per 2X tambah M sama dengan 1 lagi sama dengan 6. Contoh, dia mesti berada di atas tips dia. Okey, kalau di bawah tu bukan, dia ada makna lain. Nanti you masuk tingkatan 3, awak akan faham konsep ni. Okey, so hopefully apa yang cikgu share hari ni, pagi ni sangat bermanfaat, sedikit sebanyak membantu kefahaman, menambahkan kefahaman berkaitan dengan persamaan linear. Okey? Seronok ke seronok? Okay, alhamdulillah. So itu sahaja yang cikgu nak share hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Syirah, cikgu matematik anda.